Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq bin Abdul Hamid daripada kelas DP5G. So hari ini saya akan ceritakan tentang produk. Okey, first sekali produk perlulah ada pengenalan dia. Di mana dan kami telah membuat syarikat Nestle. So Nestle ialah sebuah syarikat makanan dan minuman transnasional Switzerland yang ditubuhkan di seluruh dunia, lalu menjadikan peneraju pasaran dunia dalam penghasilan 9 produk termasuk Maggi, Milo, Nescafe dan sebagainya. Reputasi korporat Nestle merupakan antara yang tertinggi di kalangan syarikat-syarikat besar Switzerland. Saham-saham syarikat ini disenaraikan dalam bursa Swiss SWX. Setengah amalan perniagaan Nestle pernah diselubungi kontroversi, terutamanya kes yang mana susu bayi di pasaran di negara-negara membangun lalu mencetuskan pemboikotan Nestle. So yang kedua saya akan menceritakan dan menerangkan tentang penjerimaan produk. Dari mana datangnya produk Nestle ni? Sebagaimana kita boleh tahu, Nestle ni diambil daripada nama pengasasnya iaitu itu Henry Nestle. Dan Nestle ni ditubuhkan pada tahun 1867 oleh Henry Nestle sendiri yang menghasilkan produk makanan bayi. Dan setengah dia nama Nestle dikenali Henry Nestle. Henry Nestle ni mengambil lambang keluarganya sendiri iaitu sarang kecil, iaitu seekor yang membawa maksud banyak. Membawa maksud banyak seperti kemesraan, keselamatan, khasiat kekeluargaan, memupuk nilai-nilai murni dan keprihatinan. Lambang syarikat Nestle ini sudah difahami di serata dunia seiring dengan produk mereka yang bersifat antarabangsa. Oleh itu, seperti mana kita tahu, Nestle percaya bahawa makanan yang baik merupakan asas kepada kehidupan yang baik. Sebagai contoh saja, Milo kan daripada Nestle. Milo ni memang Milo ni memang Milo ni merupakan lambang produk yang bermutu tinggi kerana boleh mencerdaskan minda dan mencerdaskan otak kita. Dan yang ketiga adalah pembungkusan. Kebanyakan produk Nestle menggunakan pembungkusan plastik untuk pembungkusan mereka. Hal ini kerana kita dapat menyimpan dan melindungi produk serta menarik minat pembeli untuk membeli. Selain itu, dengan pembungkusan yang baik juga boleh menambah kualiti produk. Dalam pembungkusan perlu ada 4 elemen yang kita perlu terapkan, iaitu saiz, bentuk, bahan, warna, tekstur dan tanda perniagaan. Dan yang seterusnya adalah pelabelan. Dalam pelabelan ni kita perlu menitik beratkan ada 3 perkara, di mana yang pertamanya adalah perlu ada tarikh luput, yang kedua adalah perlu ada alamat pengeluar dan yang ketiga adalah bahan ramuan. So apa fungsi pelabelan itu sendiri? Fungsi pelabelan merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah para konsumer yang baru. Dalam hal ini, pemerintah mewajibkan pengeluar untuk melekatkan label pada hasil produknya sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Bahan Makanan. Okey, seterusnya adalah jaminan. Semua produk Nestle memberi jaminan bahawa produk Nestle dihasilkan, diimport, diedarkan di bawah kawalan yang ketat dari segi kebersihan selaras dengan akidah Islam. So jangan risau lah. Nestle memang dijamin oleh JKM Halal Malaysia dah, yang bahawa Nestle ni semua umat Islam boleh pakai. Okey, dan seterusnya adalah kitaran hayat. Produk Nestle ni boleh dianggarkan bertahan selama 1 tahun atau lebih lagi, itu kita anggarkan lah. Memang produk Nestle akan bertahan lebih kurang begitu. Kitaran hayat juga merujuk pada 4 peringkat untuk sesuatu peringkat atau servis. Yang pertama adalah peringkat pengenalan yang merupakan produk baru, dan yang kedua adalah peringkat pertumbuhan yang dijangkakan jualan meningkat disebabkan pengguna mula mengetahui kewujudan produk dalam pasaran. Dan yang ketiga adalah peringkat kematangan di mana jualan peringkatnya agak perlahan, dan peringkat kemerosotan di mana jualan produk mulai berkurangan kerana terdapat sebilangan pengguna mula berdaya saing dengan yang lain. Dan yang terakhir sekali adalah rancangan ujian pemasaran atau penerimaan produk. So, syarikat Nestle ni menggunakan objektif diri mereka sendiri di mana mempromosikan produk melalui media sosial dan iklan. Hal ini dibuktikan dengan memberitahu pembeli atau pengguna setir Nestle sendiri mengetahui tentang kitaran
keluaran produk baru yang dilancarkan dalam pasaran. Sebagai contohnya seperti Nestle, KitKat Rubis. Sewaktu KitKat Rubis dan banyak lagi lah selain tu. So itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nakiuddin bin Muhammad Nawi, kelas DP5G. Hari ini saya akan menceritakan tentang harga di dalam syarikat Nestle. Okey, objektif pemasaran. Syarikat Nestle telah membuat beberapa objektif pemasaran sebelum membuat penetapan harga pada produk yang akan keluar atau yang dipasarkan. Antaranya ialah yang pertama, terus hidup atau survival. Konsep ini adalah untuk mendapatkan penetapan harga yang betul agar tidak memberi kerugian apabila produk itu dipasarkan. Pihak syarikat haruslah memikirkan tentang penetapan harga ini agar produk akan terus hidup dan mendapat menarik perhatian pelanggan agar memberi produk ini. Seterusnya, objektif kedua ialah dapat memaksimumkan keuntungan semasa. Apabila kita membuat penetapan harga tersebut, penetapan itu haruslah memberikan keuntungan kepada syarikat agar syarikat akan terus maju dapat mengeluarkan produk yang seterusnya. Okey, seterusnya saya akan ceritakan tentang kos. Okey, syarikat Nestle perlu meletakkan harga produk itu yang akan meliputi dengan kos pengeluaran, pengagihan, penjualan dan pada masa yang sama menghasilkan pulangan yang setimpal dengan usaha dan risiko yang ditanggung. Sesuatu penetapan harga akan diletakkan pada produk haruslah memberikan keuntungan pada syarikat dan boleh menampung kos keseluruhan jika berlakunya kerugian pada syarikat Nestle. Okey, seterusnya saya akan menceritakan tentang strategi campuran pemasaran. Dalam syarikat Nestle, pihak syarikat telah membuat strategi campuran pemasaran untuk keputusan berkenaan harga. Perlu dikoordinasikan dengan keputusan mereka, bentuk produk, pengagihan dan promosi untuk menghasilkan program pemasaran yang konsisten dan berkesan. Apabila keputusan harga sudah dibuat, keputusan itu haruslah dibuat ke atas campuran pemasaran yang lain akan mempengaruhi keputusan penentuan harga. Seterusnya, faktor luaran. Dalam tajuk kecil dia persaingan. Dalam syarikat Nestle, penetapan harga bergantung kepada nilai kos dan harga pesaing luar. Dalam membuat penetapan harga tersebut, pihak syarikat haruslah berfikir ke hadapan agar apabila penetapan harga sudah dilakukan, ia tidak akan memberikan kerugian yang besar kepada syarikat. Okey. Yang kedua, permintaan. Syarikat Nestle akan meletakkan penentuan harga berdasarkan permintaan daripada pengguna. Dengan permintaan yang banyak, syarikat Nestle akan memberikan harga yang bersesuaian dengan kualiti produk tersebut. Produk yang dapat permintaan yang tinggi akan meraih keuntungan yang besar kepada syarikat Nestle. Okey. Seterusnya, strategi penetapan harga. Harga diskaun. Antara strategi yang selalu syarikat gunakan adalah memberikan harga diskaun. Harga diskaun ini dapat menarik lagi perhatian pelanggan untuk membeli keluaran produk kami. Diskaun ini terbahagi kepada beberapa bahagian, iaitu diskaun tunai dan diskaun musim, diskaun kuantiti dan diskaun fungsi. Diskaun tunai merupakan diskaun harga bagi produk untuk penjualan penghabisan stok. Diskaun musim pula adalah diskaun yang bergantung pada musim seperti musim akhir tahun dan musim tahun baharu. Selain itu, diskaun kuantiti ialah diskaun yang akan diberikan sekiranya pelanggan atau pengguna membeli produk kami dalam kuantiti yang banyak. Okey, akhir sekali, diskaun yang akan diberikan diskaun fungsi. Diskaun fungsi yang akan diberikan kepada peruncit dan pemborong sahaja.
Diskaun fungsi ini akan memberikan harga yang lebih murah kerana biasanya peruncit dan pemborong akan mengambil produk kami dalam kuantiti yang banyak. Okey. Seterusnya saya akan ceritakan tentang kaedah penentuan harga. Okey, penentuan harga berdasarkan pembeli. Syarikat Nestle akan mengkaji nilai tertanggap keluaran sebagai asas penentuan harga mereka. Nilai tertanggap ini merupakan penentuan harga ini menggunakan tanggapan pembeli tentang nilai keluaran, bukan kos penjual. Contohnya, produk Maggi akan dijual dengan harga yang tinggi bergantung kepada tempat penjualannya seperti di tempat atau cawangan yang mewah atau eksklusif. Okey, seterusnya penetapan harga berdasarkan segmentasi. Seperti yang pertama, produk Maggi dijual lebih mahal daripada produk jenama yang lain kerana kualiti dan kuantiti yang lebih baik. Syarikat Nestle telah membuat produk Maggi yang terbaik daripada pesaing lain dan ia juga menggunakan bahan ramuan yang lebih segar dan tahan lama. Produk Maggi juga antara pilihan yang paling hebat oleh pengguna. Oleh sebab itu, harga produk akan lebih tinggi berbanding produk lain. Contohnya, produk Maggi lebih mahal berbanding produk Mami. Okey. Yang akhir sekali yang saya akan terangkan ialah penetapan harga berpandukan Islam. Okey. Syarikat Nestle telah menggunakan penetapan harga berpandukan syariat Islam sejak dari dahulu lagi. Syarikat Nestle tidak menggunakan sistem monopoli atau menyorokkan produk kerana pihak syarikat telah mengetahui jika berlakunya sedemikian akan berlakunya penindasan ke atas satu pihak. Selain itu, syarikat Nestle juga tidak membuat caj berfaedah kerana ia akan menindas kepada orang miskin dan tidak berkemampuan. Mengubah harga tanpa mengubah kuantiti dan kualiti produk adalah salah satu kesalahan yang besar kepada syarikat yang membuat perkara tersebut. Oleh itu, syarikat Nestle akan memastikan pekerja atasan dan pekerja bawahan agar mengikut kaedah Islam dalam penetapan harga betul agar tidak membuat kesilapan yang boleh merugikan syarikat. Okey, sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Reza bin Adikah daripada DPH 5G. Okey, hari ini saya ingin menerangkan sedikit tentang penetapan saluran agihan. Iaitu yang pertama ialah perantaraan yang digunakan. Ini syarikat Nestle ini menggunakan perkhidmatan orang tengah untuk menjual dan memasarkan produknya. Antara orang tengah yang digunakan ni ialah yang pertama pemborong. Ini pemborong ni berperan untuk membolehkan syarikat melakukan pengeluaran yang secara besar-besaran dan mendapatkan pulangan dengan cepat, dan juga dapat mengurangkan kos pergudangan, yakni kerana para pemborong ni telah menyediakan kemudahan pergudangan mereka sendiri untuk menyimpan stok pukal yang mereka beli kepada syarikat Nestle ini, dan juga selain itu dapat mengurangkan kos pengangkutan. Dengan ini, pihak syarikat Nestle ini tidak perlu mengeluarkan kos untuk pengangkutan barang kerana pihak pemborong memiliki kemudahan itu sendiri untuk mengangkut barang yang telah mereka beli itu daripada produk Nestle untuk dibawa ke tempat pergudangan mereka. Dan yang seterusnya, dapat memperluas lagi pemasaran syarikat Nestle inilah. Produk syarikat Nestle ini semakin berkembang, semakin luas pemasarannya kerana para pemborong ini mempunyai rangkaian peruncitan sendiri. Jadi syarikat Nestle tak perlu susah payah untuk mencari para pelanggan itu, dan para pemborong ini dapat mengagihkan barangan mereka itu yang telah dibeli. Contoh para pemborong pihak Nestle
yang digunakan oleh pihak Nestle ni ialah Tesco, Giant, Maiden, Econsave. Dan juga selain itu, syarikat Nestle ni juga menggunakan perkhidmatan peruncitan, yang mana syarikat menggunakannya bagi untuk memudahkan jualan pasaran. Syarikat Nestle ini semakin berkembang. Peruncitan juga menyediakan kemudahan kredit untuk para pelanggan, yang mana pihak syarikat tidak perlu melakukan hal tersebut. Dan juga seterusnya, Nestle tidak perlu memberikan perkhidmatan penghantaran juga, kerana pihak peruncitan telah memberi perkhidmatan itu untuk para pelanggan. Maknanya para peruncit ni dah memberi khidmat tersebutlah untuk para pelanggan mereka. Jadi syarikat Nestle tak perlu susah payah untuk melakukan hal tersebut. Juga selepas itu, selain itu, peruncitan juga memberi khidmat nasihat dan menyampaikan maklumat kepada para pelanggan tentang cita rasa, mutu produk, mutu harga, dan juga cara guna serta produk baru dari pihak Nestle ini. Hal ini kerana memberi banyak manfaat kepada syarikat Nestle lah, untuk tidak perlu melakukan hal tersebut, kerana pihak mereka telah melakukan hal-hal seperti ini. Jadi memudahkan pihak Nestle lah. Dan contoh peruncit yang berkhidmat kepada syarikat Nestle ialah seperti Speedmart, 7-Eleven, Safeway dan kedai runcit yang lainnya. Dan juga ejen. Dan juga hadirnya ejen ni yang membantu di dalam kerja-kerja pengagihan ni, ataupun sebagai orang tengah, ini banyak membantu sedikit sebanyak syarikat Nestle ini dalam menyelesaikan banyak masalah. Saluran agihan ini juga dapat melengkapkan urus niaga di antara Nestle dengan pengguna. Ahli-ahli dalam saluran agihan atau ejen ini memainkan peranan yang sangat penting. Antara peranan yang dimainkan oleh orang-orang tengah ataupun ejen ini ialah mengumpul dan mengagihkan maklumat, penyelidikan pemasaran serta perisikan pemasaran berkenaan faktor-faktor dan tekanan-tekanan yang dalam persekitaran pemasaran produk Nestle ini, yang diperlukan untuk tujuan pertukaran, perancangan dan bantuan. Seterusnya, contoh saluran agihan. Contoh saluran agihan yang digunakan dalam syarikat Nestle ini ialah dari pengeluar, dari pemborong, peruncit, dan seterusnya barulah kepada pengguna. Di sini pihak Nestle atau pengeluar, pihak Nestle inilah menjual secara pukal kepada pemborong, yang kemudian memecahkan pukal kepada kuantiti yang lebih kecil, untuk dijual kepada peruncit, pastinya dengan cara harga semestinya berbeza dari harga asal yang dikeluarkan oleh pihak Nestle ini. Selain itu, pihak Nestle juga menggunakan cara dari Nestle atau pengeluar, pemborong, ejen, peruncit dan barulah kepada pengguna. Seterusnya, faktor pemilihan saluran agihan. Syarikat Nestle ini bagi memilih saluran agihan yang sesuai untuk syarikat Nestle, haruslah memilih saluran agihan yang telah diterangkan sebelum ini. Yang lepas-lepas, yang seperti mana yang terangkan tadi di atas. Dan juga Nestle memilih saluran agihan tersebut kerana beberapa faktor, iaitu faktor produk. Ianya kerana produk Nestle memerlukan penghantaran produk seperti itu. Kerana mempunyai banyak kebaikan bagi pihak Nestle. Oleh itu, saluran agihan ini merupakan saluran agihan paling sempurna untuk produk Nestle ini. Tepat sekali. Dan selain itu juga, faktor lain Nestle memilih saluran agihan, satu perantara kerana faktor pengeluar. Juga Nestle adalah salah satu syarikat pengeluar produk makanan segera yang terkenal di Malaysia. Oleh itu,
syarikat Nestle ini mempunyai sumber kewangan yang besar. Hal ini oleh kerana kuantiti pasaraya yang menjual produk Nestle ini tidak terkira, dan membekalkan produk Nestle di hampir setiap pasaraya menjual produk Nestle. Oleh sebab itu, Nestle mempunyai sumber kewangan yang cukup untuk membentuk saluran agihan tersendiri dan membentuk konsep pemasaran yang sesuai dengan produk Nestle. Akhir sekali ialah faktor persaingan. Faktor terakhir, Nestle memilih saluran agihan satu perantara ialah kerana persaingan. Selain Nestle, terdapat juga syarikat lain yang membekalkan makanan seperti yang telah Nestle bekalkan kepada peruncit-peruncit yang lain. Ini kerana faktor persaingan. Di antaranya ialah Dutch Lady, dan banyak lagi lah yang syarikat seperti Nestle dan lain-lain lagi. Bagi memastikan Nestle berjaya dalam persaingan, mereka memilih saluran agihan yang dapat menghantar produk mereka kepada pelanggan dengan cara yang paling cepat dan mudah dan lebih efektif. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisah Habib Muhammad Nafi daripada kelas GP 5G. Hari ini saya nak bincang ataupun bercakap tentang promosi. Okay. Yang pertama, objektif promosi syarikat Nestle yang pertama ialah menyampaikan maklumat. Sebagai contoh, objektif ini syarikat Nestle menyampaikan maklumat kepada pengguna dengan melakukan promosi-promosi ataupun periklanan-periklanan di televisyen, supaya maklumat yang ingin disampaikan oleh syarikat Nestle tentang satu produk itu sampai kepada pengguna. Seterusnya ialah meningkatkan jualan. Meningkatkan jualan ni, syarikat Nestle dia nak meningkatkan jualan, dia melakukan promosi-promosi seperti diskaun 50%, diskaun hari raya, supaya dapat menarik minat pelanggan untuk membeli produk Maggi tersebut dan juga dapat meningkatkan hasil jualan mereka. Yang seterusnya ialah mempromosikan produk. Syarikat Nestle dia mempromosikan produk dengan melakukan kempen-kempen seperti kempen-kempen yang lucu dan inovatif tentang produk Maggi tersebut, supaya bila pelanggan tengok, pelanggan akan tertarik dengan promosi yang dilakukan dan menarik minat pelanggan ataupun pembeli untuk membeli produk mereka. Seterusnya, jenis saluran pemasaran periklanan yang dilakukan oleh syarikat Nestle ialah periklanan produk. Sebagai contoh, syarikat Nestle dia menggunakan objektif ini untuk memberitahu pembeli atau pengguna setia Nestle atau setia Maggi tu tentang iklan produk mereka. Sebagai contoh, kalau diorang lakukan satu majlis tentang pelancaran Maggi tersebut, diorang akan menjemput media-media tempatan untuk membuat liputan sekaligus dapat mengiklankan produk mereka kepada pengguna. Dan juga dia juga melakukan media periklanan seperti media elektronik, seperti televisyen dengan penglihatan, pendengaran dan unsur-unsur kreatif yang dapat menarik tentang unsur-unsur kreatif tentang promosi yang dilakukan tentang produk Maggi tersebut dapat menarik minat pembeli untuk membeli produk tersebut dengan unsur-unsur yang dapat menarik minat pembeli. Selain itu, dia juga syarikat Nestle juga menggunakan radio untuk mempromosikan produk Maggi tersebut. Sebagai contoh, dia menggunakan radio kerana radio ni dia memainkan liputan ataupun audio yang berulang kali tentang produk tersebut, sekaligus pendengar akan, walaupun pendengar tak dengar, tapi bila dia dengar setiap hari, dia akan menyimpan mesej itu secara tidak sedar. Dengan cara ini, secara tidak langsung pendengar mengingat iklan itu, secara tidak langsung dia akan mengingat produk yang dikeluarkan oleh syarikat Nestle. Okay, seterusnya alat promosi yang digunakan ataupun alat promosi syarikat jualan Nestle ialah, yang pertama ialah kupon. Syarikat Nestle dia memberikan kupon sebagai contoh, kalau orang tu beli produk Maggi tersebut, dia akan dapat kupon percuma Maggi yang ditawarkan lah. Sebenarnya ialah hadiah. Jika beli sebagai contoh, jika beli produk Maggi tersebut, pengguna akan mendapat hadiah seperti pinggan mangkuk dan sebagainya. Yang ketiga ialah diskaun jualan. Syarikat Nestle melakukan diskaun jualan
Sebagai contoh, diskaun jualan akhir tahun, diskaun jualan musim perayaan sebanyak 50% ataupun 50%, supaya dapat menarik minat pelanggan untuk membeli produk mereka. Selain itu, syarikat Nestle juga melakukan pelbagai peraduan untuk menarik lagi minat pembeli ataupun pengguna ataupun pelanggan untuk membeli produk mereka. Sebagai contoh, bila beli produk Maggi tersebut, dia akan menang peraduan gaji seumur hidup, menang hadiah wang tunai. Sebab diorang beranggapan bahawa kalau jika seorang berfikiran seperti macam contoh, kalau okey ni rezeki, kalau kita join kita dapat. Maksudnya kalau 10 orang join, 10 orang lah. Lagi banyak join, lagi banyak lah syarikat. Lagi banyak orang berfikiran seperti itu, lagi banyak lah syarikat ni dapat mendapat keuntungan daripada peraduan tersebut. Seterusnya, promosi yang dilakukan ialah seperti perhubungan awam. Syarikat Nestle dia melakukan aktiviti-aktiviti yang dekat dengan masyarakat supaya dapat mempromosikan jenama mereka, produk mereka kepada pengguna-pengguna dengan menaja beberapa aktiviti sukan. Dan juga dengan dia membuat demikian dekat dengan masyarakat, masyarakat akan tertarik dengan produk yang dikeluarkan oleh syarikat Maggi dan juga dapat menaikkan imej mereka, dapat menaikkan jenama mereka, sekaligus dapat meningkatkan hasil jualan yang dilakukan. Seterusnya ialah pemasaran yang digunakan ialah jenis pemasaran tarik, iaitu pemasaran yang menggalakkan ataupun yang menarik minat pembeli untuk membeli produk mereka, seperti diorang melakukan periklanan di poster-poster, di televisyen dan juga di radio, supaya pelanggan akan tertarik dengan produk Maggi yang dikeluarkan seperti dan dia juga melakukan promosi-promosi supaya dapat lagi menarik minat ataupun dapat menarik pembeli ataupun pelanggan untuk membeli produk mereka. Kerana dengan adanya diskaun, semua lapisan boleh membeli produk mereka, tak kira semua lapisan boleh beli produk mereka kerana produk yang ditawarkan itu lebih murah berbanding harga biasa dan berpatutan kepada semua lapisan. Dan dapat meningkatkan hasil jualan mereka dengan melakukan promosi-promosi tersebut. Seterusnya ialah periklanan berpandukan garis panduan Islam digunakan oleh syarikat Nestle untuk mempromosikan produk Maggi tersebut, iaitu yang pertama, kebenaran. Syarikat Nestle dia melakukan garis panduan Islam dengan memberi kebenaran dalam setiap produk yang diiklankan. Periklanan tersebut dia tidak mengelirukan dan tidak menipu pengguna tentang bahan campuran yang digunakan, bahan yang dilakukan untuk membuat produk Maggi tersebut, supaya tidak mengelirukan ataupun tidak berlaku penipuan dalam mempromosikan produk mereka. Seterusnya ialah kandungan. Syarikat Nestle dia membuat janji dan dakwah periklanan mereka, dan dakwah itu disokong dan terbukti dimiliki oleh periklan dan agensi periklanan sebelum mereka membuat dakwaan atau janji dalam kandungan tersebut. Sebagai contoh, syarikat Nestle dia membuat perbincangan tentang kebaikan produk itu tanpa berlaku menurut tentang kebaikan itu menurut nilai Islam. Yang seterusnya ialah perbandingan. Syarikat Nestle dia membandingkan produk mereka dengan produk orang lain dengan memberikan perbandingan berdasarkan fakta, disahkan dan tidak dipilih secara tidak adil. Syarikat Nestle dia membandingkan sama bagi semua produk yang dibandingkan itu dengan syarikat menyatakan dengan jelas dalam iklan supaya dapat dilihat bahawa sifat dibandingkan dengan sifat. Seterusnya ialah umpanan. Syarikat Nestle dia melakukan umpanan tentang produk Maggi yang dikeluarkan ataupun dipromosikan. Syarikat Nestle dia membuat umpanan dengan mengikut syariat Islam, iaitu umpanan bertujuan untuk tidak menukar pengguna kepada barang atau perkhidmatan lain, terutama yang harganya lebih tinggi. Sebagai contoh, syarikat Nestle dia tidak meletakkan harga dijual dalam satu produk Maggi tersebut lebih tinggi daripada pesaing mereka. Seterusnya ialah testimoni. Syarikat Nestle dia membuat testimoni produk periklanan dengan saksi yang jujur dan benar dalam mempromosikan produk mereka. Sebagai contoh, dia punya duta, dia bagi rasa dulu dan dia bagi masyarakat rasa dan dia bagi masyarakat komen, baru dia buat dan dia menerima pandangan setiap pelanggan atau masyarakat ataupun model tersebut supaya mereka dapat membuat mereka dapat buat promosi dengan
kenyataan-kenyataan yang diberikan, dan mereka dapat perbaiki jika berlaku jika tidak baik kepada produk, jika tidak sedap, mereka akan perbaikinya. Dan nilai sosial yang diterapkan dalam syarikat Nestle ialah syarikat Nestle dia memberi keutamaan kepada bahan Islam mengikut syariah, di mana poster dikeluarkan oleh syarikat Nestle mengikut panduan Islam ditetapkan. Seperti poster dikeluarkan mengikut syarikat Nestle, dia memposterkan produknya tiada sebarang unsur-unsur berlawan dengan nilai Islam, seperti tiada berunsur maksiat yang boleh menjejaskan reputasi produk Nestle, seperti tidak meletakkan gambar-gambar yang lucah di dalam poster tersebut. Seterusnya ialah eksploitasi sosial. Syarikat Nestle dia membuat periklanan tanpa mengeksploitasi kanak-kanak, wanita, orang tua dalam memposterkan produk mereka, supaya pelanggan percaya bahawa syarikat Nestle adalah syarikat yang benar-benar baik dalam memposterkan produk mereka dan tidak mengeksploitasi orang ramai ataupun kanak-kanak, orang tua untuk mengiklankan produk mereka. Sekaligus akan meyakinkan pengguna dan akan meningkatkan jualan hasil mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang ni saya akan menceritakan pula tentang kesimpulan keseluruhannya. Okey. Promosi pemasaran sangat penting bagi sebuah syarikat dalam membentuk pengeluaran produk. Melalui ini, kami dapat merumuskan bahawa pihak Nestle Malaysia telah menggunakan campuran pemasaran sebagai langkah utama bagi memastikan persaingan produk mereka adalah kompetitif dari aspek produk. Nestle Malaysia telah menggunakan dan mengembangkan elemen produk tersebut dengan bijak sekali. Hal ini dapat dilihat melalui pengeluaran produk yang pelbagai bermutu serta pembungkusan yang menarik dari pihak Nestle Malaysia. Pihak Nestle telah berjaya menjadikan Nestle Malaysia sebagai syarikat pengeluaran makanan yang menjadi pilihan ramai, terutamanya produk mi segera mereka. Maggi yang merupakan pelbagai jenis dan perisa serta turut dihasilkan daripada mi yang bermutu tinggi berbanding dengan mi daripada syarikat yang lain. Nestle Malaysia dari segi harga telah menghuraikan elemen harga tersebut dengan memastikan harga bagi setiap produk yang dikeluarkan adalah harga yang kompetitif dan boleh bersaing dengan syarikat saingan yang lain. Nestle Malaysia juga telah menokok harga bagi setiap produk mereka dengan sebaik mungkin bagi memastikan harga yang diletakkan tidak terlalu membebankan penggunanya. Okey, sekian daripada saya. Sekian, terima kasih.